الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayahnya serta taufik dan inayahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah, mengikut SOP yang telah ditetapkan dan mengikut sunnah Rasulullah yang telah SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah, dan dengan syafaat Rasulullah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan layak untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, sesungguhnya amal-amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah daripada awalnya sampailah kepada akhirnya 13 hari bulan Zulhijjah, yaitu di akhir hari apa bang? Hari tasyrik, adalah dikira sebagai amal soleh yang ganjarannya lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Begitu orang alim cakap. Tak kiralah amal soleh itu daripada zikir-zikir maupun daripada amal-amal solat yang sunat, solat yang fardu, tasbih Quran. Semuanya adalah dikira sebagai pahala yang lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ada tak hebatnya lagi, dia kata, pahala yang lebih daripada itu? Maka Rasulullah kata, kalau yang nak lebih baik lagi, satu sahaja yang dapat menandingi amal-amal soleh yang dilakukan di dalam bulan haji 1 sampai 13, yaitu mereka yang pergi berjuang fisabilillah dengan jiwa raganya dan juga dengan hartanya, dan dia tidak akan kembali. Maksudnya apa Pak? Maksudnya dia gugur mati syahid, itu yang terulung sekali. Jadi insyaAllah, baitulah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah ini daripada awal, maka dia mengamalkan apa? Mengamalkan zikir 3 serangkai. Pak, zikir 3 serangkai pernah dengar tak? Kalau penyakit 3 serangkai agaknya selalu dengar.
Zikir 3 serangkai. Zikir 3 serangkai itu yang diamalkan oleh Sayyidina Umar, yaitu zikirnya La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah nombor yang kedua. Di zikirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Sayyidina Umar keluar daripada rumah ke pasar, daripada rumah keluar aja, maka dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepanjang-panjang jalan, sepanjang-panjang pasar. Maka dia takbir, terus takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan takbir hari raya. Jangan salah paham. Nanti Sayyidina Umar baru 1 hari bulan Dzulhijjah kok dah takbir hari raya. Ya, tetapi dia punya zikir 3 serangkainya, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka ditambah lagi dengan tasbih, yaitu subhanallah. Jadi takbirnya 4 serangkai. Maka tak kiralah disusun daripada kita punya takbir, tasbih, kita punya zikir yang biasa, daripada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir 4 serangkai, bukan penyakit 4 serangkai. Baik ya. Jadi amal-amal zikir itu, yang seperti itu, zikir itu, dan membaca Quran dan lain-lain zikirlah yang kita mampu berzikir, maka semuanya ganjaran pahalanya dikira sebagai amal soleh yang dilakukan daripada awalnya bulan Dzulhijjah sampailah kepada akhirnya hari tasyrik itu, maka semuanya pahalanya lebih baik daripada berjuang fisabilillah. Apa ya? Jadi alhamdulillah kesempatan hari ini tinggal masuk 3 hari mungkin. Besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin bodoh. Bodoh. Ya Pak. Oh subhanallah. Apalagi ganjaran-ganjaran yang lebih hebat dibuatnya itu, kok ada kemampuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun apabila tiba di bulan Dzulhijjah, istihar 1 hari bulan Dzulhijjah, maka dia akan puasa sampailah kepada hari Arafah. Gitu. Oh subhanallah. Jadi selain daripada zikir-zikir tadi, maka puasa, dan sangat digalakkan bagi kita yang ada kemampuan udhiyah, lebih-lebih lagi dituntut untuk berpuasa daripada awal Dzulhijjah sampailah kepada hari Arafah. Baik. Jadi lepas itu kan, maka diberitahu lagi, jangan potong kuku, jangan cabut bulu, jangan cukur rambut, dan lain-lain Pak. Yang berkaitan dengan bulu, jangan dicabut, jangan dicukur. Apa kehebatannya daripada arahan kok dimakruhkan tidak melakukan perkara yang tersebut? Pertama, dia punya perkara yang supaya jangan dilakukan kerana anggota apa disebut, apa tu? Disebut anggota ke apa? Perkara-perkara rambut-rambut di kuku-kuku tu. Nanti di hari akhirat akan jumpa kita, kenapa kok aku ditinggalkan tak masukkan dalam udhiyah, dalam korban. Kita nak jawab apa? Ya.
Itu jangan dipotong. Agak-agak berapa ramai yang tahu perkara itu. Orang perempuan kat rumah tak dengar kuliah. Payah. Jadi suamilah yang dengar kuliah. Maka Mbak Yu pula. Panggillah yang, yang ini kok jangan potong kuku. Nak raya. Dia nak buat rambut apa namanya? Rambut junjung. Subhanallah. Makanya dia kata, rambutnya, ya tak tahu orang kabeh. Ya yang sungsik tinggal, tapi makruh. Ya. Dan yang keduanya, di dalam orang alim berkata, bahawa sesungguhnya Allah nak menggandakan kita punya korban daripada 1/4 ekor lembu. 1/4 ekor lembu. Maka digandakan dengan sebanyak-banyak rambut yang ada kepala, bulu yang ada kat mana-mana, ya, dan kuku itu. Maka sebanyak itulah Allah gandakan pahala kita punya korban yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 1/7 ekor lembu, kalau digandakan dengan rambut kita itu agak boleh kira tak apa. Subhanallah. Musba'ul fil aqli. Baik itu jangan dipotong Pak ya, jangan dicabut Pak ya. Nanti dicabut beridil. Selain dituntut besok di hari akhirat, rupanya digandakan. Dia punya ganjaran pahalanya kepada gandaan yang tiada terhingga mengikut bilangan-bilangan yang dilarang dipotong dan dicabut tadi. Banyak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Alhamdulillah, maka untuk berpuasa itu kita masih ada lagi peluang. Peluang ini adalah peluang yang sangat besar, yaitu kita akan berpuasa 2 hari Arafah, 2 hari Arafah, Pak. Sebab raya dekat Makkah, iaitu rayanya hari Ahad dan hari Sabtu adalah hari Arafah Makkah, hari Arafah original kata orang Jawa, Pak. Kat Makkah kan Arafahnya original sebab orang-orangnya pergi ke Arafah. Pak ya. Tapi dekat Malaysia, Arafahnya hari Ahad. Rayanya hari Senin. Tapi kedua-dua hari itu, maka juga adalah puasa yang terbaik. Kalau di Malaysia, maka hari yang ke-8 itu adalah hari Tarwiyah. Ganjarannya subhanallah, hari Arafah lagi hebat Pak. Jadi dua hari tadi itu memang hari hebat pahala ganjaran. Ya, dalam khutbah pun telah dibagi tahu barang siapa yang puasa hari Arafah maka diampunkan dosanya setahun yang telah berlalu. Telah berlalu dan setahun yang akan datang. Pak, aku ni buat dosa sebab dah tak dikira dosa saya setahun akan datang ni. Pengsan. Nak menguji, nak main-mainkan Allah pula. Jangan main-main. Maknanya kita kena jaga betul-betul pada tahun yang mendatang. Jangan sampai kita melakukan dosa. Kok terbuat, maknanya tak tersengaja. Maka cepat-cepat Allahu Akbar, taubatan nasuha. Ya, kan janji Allah macam itu. Jangan kita buat sunat taubat itu hari-hari. Ya, bila kita akan terasa melakukan dosa, maka Allah Rasul kata solatlah 2 rakaat. Maknanya solat taubat. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Maulana, ya Karim. Lagi banyak lagi lah perkara-perkara yang kita fahami sebenarnya. Cuma yang kita hari ini nak mengulang. Kalau ada yang tak terpandang.
Nanti Pak kalau ada yang terlupa Ustaz, satu lagi Ustaz tak cakap, nanti kena cakap tau, jangan diakon aja. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi alhamdulillah itulah yang diikuti daripada pesanan orang-orang alim. Saya masih teruja pula. Penasaran lah Pak. Apa yang penasarannya? Saya bila berkata bahawa sesungguhnya kita hari raya ni ada dua macam takbir. Ada dua macam takbir hari raya itu. Satu takbir mursal, satu takbir muqayyad. Seorang jamaah angkat tangan, Ustaz, takbir mursal tu bunyinya macam mana Ustaz? Bingung kita. Bila saya takbir, lu kok sama aja macam takbir biasa itu? Dia kata. Lah, satu lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad tu bunyinya macam mana pula Ustaz? Kan bingung kita. Ya, apa you tak pernah kerungu benda itu? Kadang-kadang yang pernah kerungu macam itu, dia pun tak ambil peduli tau. Tak ambil peduli tu macam tak perasan ke atau tak faham ke, tak tahulah. 2 hari berlalu saya berkuliah di satu masjid, maka bila mana saya dah balik, maka dia telefon kita Pak. Tadi dia telefon, Ustaz, ini takbir ni hari raya haji ni bermulanya bila tau Ustaz? Padahal malam yang kedua itu hari saya dah kuliah ke masjid dia. Kata saya, apa ya daripada itu hari lain tahun-tahun enggak pernah dibuat ke apa? Bingung Pak saya dibuatnya. Tapi bukan orang sini tau Pak, ini saya cakap orang masjid lain. Ya. Takbir mursal, takbir mursal ada pada dua raya. Ya Pak ya. Saya kata takbir ini sama, takbir hari raya Aidilfitri sama, hari raya Aidil Adha sama. Cuma berbeza waktunya, maka berbeza kaedahnya, takbirnya sama. Oh, macam itu Ustaz. Itulah saya mula-mula masuk layang-layang, saya bagi tahu saya takbir hari raya haji dimula dengan takbir muqayyad ke takbir mursal. Takbir haji dimula dengan muqayyad ke dengan mursal. Pening juga nak jawab. Takbir hari raya haji ini dimulakan dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yaitu takbir yang dilakukan, yang diundangkan di apa Pak? Dibaca, jadi dibaca itu dilaungkan yaitu bermula pada subuh 9 hari bulan Zulhijjah. Kalau rayanya itu kita raya Senin, maka subuh 9 Zulhijjah itu harinya akad. Dino akad wong Jawa le ngomong. Tadi kalau dino akad akad no ya nikah gitu, tapi akad lemon dia dino ahad. Hari ahad, yaumul ahad, subuh 9 hari bulan Zulhijjah, subuh 9 Zulhijjah, dan seterusnya zuhur dan ngasar. Subuh, zuhur, ngasar. Itu dinamakan takbirnya takbir apa? Muqayyad, yaitu selepas subuh takbir, selepas zuhur takbir, selepas ngasar takbir. Itu namanya takbir apa? Muqayyad. Gitu. Jadi takbir raya haji didahului dengan takbir muqayyad. Saya takbir hari raya mula-mula masuk layang-layang.
Wah, dibaling dia punya masjid. Kelundang. Ustaz, belum raya, besok. Bengok-bengok pak dia, pak. Wah, pening saya. Oh, macam ini rupanya. Sebab saya masuk sana tahun 79. Aneh-aneh yang saya jumpa, pak. Aneh-anehnya apa? Bila ada kematian, maka bila mana keranda turun daripada pintu rumah sampai dia menjangkah satu kali jangkah Al-Fatihah. Itu Pak, baca bismillah sampai waladhdallin amin. Anak cucu semua dipanggil lalu bawah keranda tu Pak. La ilaha illallah. Pelik saya, pelik Pak. Pula dia punya telinga jadi ayam hutan apa? Ayam hutan telinganya warna apa, Pak? Warna putih. Wah, semua ditaruh kapur. Wah, kenapa iki? Menojo sawanan, la ilaha illallah. Bingung Pak, saya bingung. Ya, yang paling bingung sekali ketika malam tahlil, maka saya kebetulan duduk di tempat yang nampak pintu bilik itu. Itu ada apa? Ada lampunya Pak. Oh, saya tengok, ada satu dulang makanan. Pening. Saya tanya, ini Pak, kesukaan makanan orang yang mati itu Pak. Subhanallah. Habis ni apa di balik makan ini? Ya, pening Pak ya. Itu nak mengubah dia punya keadaan yang begitu membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wong zaman biyen Pak. Mudah-mudahan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Pak ya. Jadi janganlah berlaku macam itu. Jadi insyaAllah tidak adalah berlaku apa-apa hal itu, cumanya dia tak faham itu. Dan mengenai dengan takbir apa tadi Pak? Selain dari takbir apa? Mursal. Takbir mursal ini, takbir muqayyad ini tak ada di raya Aidilfitri. Tidak berlaku, tidak ada Aidilfitri, tak ada. Takbir Aidilfitri hanya takbir mursal. Takbir mursal daripada masuk matahari malam raya. Agak-agak boleh takbir ke Pak? Takbir mursal, masuk aja matahari di dalam hari raya Aidilfitri. Boleh Pak? Ditangkap polis nanti Pak. Ya. Takbir mursal hari raya Aidilfitri tunggu istihar daripada agung telah dipersetujui oleh raja-raja, maka raya pada malam ini gitu. Raya besok barulah boleh takbir. Jadi lepas maghrib tunggu berita dekat radio. Radio pula mana sekarang, radio tak ada. TV pukul 8 berita istihar hari raya. Ditunggu betul-betul. Alamak, anak bulan tak kelihatan. Jadi raya jatuh pada hari besoknya. Patut hari Senin, jatuh hari Selasa. Allahu Akbar. Dia punya tepuk kepala. Allah. Agak-agak Pak. Jadi hari raya Aidilfitrinya oleh kerana takbirnya itu terlalu sedikit waktunya, yaitu daripada masuk matahari tak dikiralah istihar dekat TV hari raya Aidilfitri, maka barulah boleh boleh takbir. Pukul 8 belum masuk waktu Isyak, maka bolehlah takbir dekat masjid ramai-ramai Pak ya. Dan seterusnya lepas Isyak itu seterus lagi, bukan lepas sembahyang, seterus waktu sepanjang masa waktu malam itu takbir mursal gitu.
takbir mursal. Baik itu orang kampung dulu kalau malam raya oleh kerana nak menghidupkan malam raya itu dengan takbir, maka dia akan turun satu rumah, naik satu rumah, turun satu rumah, naik satu rumah. Takbir, takbir, takbir. Kalau ada 50 buah rumah, Pak, bayangkanlah satu grup, bukan satu kampung lah. Satu kampung tu dibagi 3, baru, tengah, darat. Nah itu. Yang baru juga ada 50 lebih buah rumah, tengah ada lebih kurang 40 buah rumah, darat lagi banyak rumah, 80 rumah, Pak. Maka malam itu, satu rumah takbir, lemangan blending, Pak, tengah. Orang Jawa memang blending reti nek orang Melayu sangat blending dia, Bapak. Keluarga nek orang Melayu le ngomong. Kekenyangan. Nah, dia maka orang zaman dulu nama oren tu tak pernah jumpa. Cuma 1 tahun sekali aja, Pak, jumpa oren tu, Pak. Jadi peliklah macam jakun gitu. Lagi-lagi budak-budak. Lawang dah ada beli tu seminggu sebelum raya itu dah diantar dengan tauke kedai. Tauke kedai yang kita tempat belanja yang bawa buku 5 tu. Pak kok ketawa macam lebih kurang aja. Jadi kedai yang kita bawa buku 5 satu. Rupanya raya dia bawakan oren, Pak. Oren bodoh, bukan oren bodoh, Pak. Aduh. Pasal diguna untuk bodoh aja. 2 peti diantar. Itu, Pak, sampai dekat rumah ditutupi goni, Pak. Anak ewa ranjiko yo rati kei, Pak. Wedi, Pak, anak ewa ranjiko. Kecuali wis bodoh barulah buka oren, nah gitu, Pak. Aduh. Katun. Jadi dia punya takbir. Subhanallah. Ya, apalagi kalau sekarang ni walaupun tidak begitu naik rumah turun rumah nyusahkan orang macamnya. Ya, Pak, ya. Zaman inilah kalau ada kesempatan ya seberapa yang mampu dibuat dekat masjid, Pak, dekat surau. Takbirnya itu maknanya ambil peluang, tidak ada satu amalan yang terbaik yang disukai oleh Allah pada malam raya itu yaitu takbir, ya, tahmid, ya, takdis, dan lain-lain lagi. Tapi, Pak, nak takbir biar betul, Pak. Minta maaf lah, Pak, ya. Takbir yang akhir sekali, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada deknya maknanya? Loh, ada dek. Ini kok walillahil hamd, mingkem terus. Pak. Jauh maknanya, Pak, kalau kita nak faham. Dibuang dalnya, maka jadinya alif lam ha mim. Alif lam ha mim itu di dalam bahasa Arabnya daging, Pak. Al-lahmu. Itu. Kalau lahmun aja, maka daging yang baik-baik. Tapi kalau dah tambah al-lahmu, maknanya tak daging lembu tua. Baik. Jadi bingung lah gitu. Jadi kalau nak takbir betul yang akhir tu kena walillahil hamd. Itu ada dah. Walillahil hamd. Pak, betul tak, ya? Betul tak? Betul. Ustaz, dia angkat tangan. Kalau sekiranya kita punya pemimpin itu takbirnya walillahil hamd, tak ada deknya, nak buat macam mana, Ustaz? Ya, makmum yang ramai-ramai tadi, maka kuatkanlah dia punya dek. Akhir aja
Walillahil hamd. Oh, satu masjid pada semua. Oh, bingung Pak ni. Kalang kabut dia terus berhenti Pak. Oh, ganti orang lain padahal belum habis, baru pertama kali Pak. Ini kat sini Pak, bukan kat tempat lain. Tempat lain konolah alham ke arade ke karepmu. Sopo sing wani arep negur Pak, maka itu imam hebat Pak itu. Oh, yang bawa takbir tadi tu. Geledekan, imam geledekan. Jadi kita kena betul cakap, maka biarlah betul kita tahlil dengan takbirnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Memang kita nampak betul salahnya satu di situ. Yang kedua, kita akan nampak salahnya apabila sampai kepada takbir yang keempat. Ya, takbir yang ketiga kita dah selesai, maka takbir yang keempat dimulakan dengan takbir yang berhenti-berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ada mana ada Allahu Akbar kabira kat situ Pak. Ini main belasah aja. Dia cuma dengar orang cakap tapi tak dengar dia punya kitab Pak. Sebab itu saya cakap ini kalau apa tak nengok apa. Dah diantar Pak khotbahnya itu, ya yang situ dia punya takbirmu pun dah dibuat. Tetapi dia main bantai semacam aja. Allahu Akbar kabira. Dapat daripada mana itu Allahu Akbar kabira tu? Ya, sedangkan dekat ditulis dekat situ itu dia punya bunyinya Allahu Akbaru kabira. Lekak tulis bantai Allahu Akbar. Dekat TV pun macam itu, dekat radio pun macam itu, Allahu Akbar kabira. Tak tahulah kitab mana yang dia baca, tapi kat sini saya tengok bukan Allahu Akbar kabira, tetapi Allahu Akbaru kabira. Jadi ada dua yang perlu kita jaga kalau jadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin takbir. Maka yang pertama walillahil hamd. Kalau yang makmum itu dia punya pasal lah, dia faham ham lah. Kalau tak tahu dek pun dia punya pasal. Tapi kalau pemimpin kat depan itu dia baca walillahil hamd, oh makmumnya giling kepala, daging lembu tua. Jauhnya mana ya. Bagi Allah segala kepujian, walillahil hamd. Lillah bagi Allah alhamd segala kepujian. Tetapi bila walillahil hamd, bagi Allah daging lembu tua yang dibuat burger. Sambungannya Pak. Rupanya burger tu dibuat daripada daging lembu tua yang dah tak sedap dimakan itu. Itu yang kita macam gila-gila kat Malaysia makan burger. Subhanallah ya Allah. Bukan orang sini Pak. Ya, jadi alhamdulillah, maka takbir itu takbir mursal juga ada di dalam hari raya haji, hari raya Idul Adha. Tapi kalau hari raya mursal di hari raya haji, maka wis memang bener-bener lah, wis lepas maghrib orang payah lagi nak tunggu istihar dekat TV, enggak payah. Sebab rayanya dah istihar pada 1 hari bulan Zulhijjah. Tengok anak bulan teropong lagi. Maknanya kelihatan anak bulan 1 Zulhijjah. Maka tetaplah hari rayanya disiarkan pada 17 hari bulan 10 Zulhijjah, jatuh pada 17 hari bulan Jun, macam itu. Baik ya. Subhanallah bihamdi. Jadi inilah perkara-perkara yang
Walaupun macamnya apa yang cakap itu orang semua dah tahu. Tapi bila mana takbir laqa walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mengenai dengan korban. Korban ini dah lama cakap, Pak. Cakap lama macam mana? Kalau ikut korban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan kepada Sayyidatina Aisyah, istrinya yang disayangi, yang dicintai dah meninggal, yang disayangi yang kedua. Maka wahai Aisyah, kamu pergilah tengok korban kamu. Dan apabila korban kamu disembelih, maka bacalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sepanjang saya menyembelih korban daripada tahun 81, Pak. 1981. Sampailah kepada sekarang ini, maka saya macam tak dengar pula orang-orang yang tengok lembu ini disembelih, dia baca inna solati, Pak. Yang paling saya tak suka bila mana lembu disembelih, maka di dalam kitab memanglah orang yang sembelih maka kena sebut nama Allah. Bila mana sebut nama Allah, itu dikata Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minhum, maka bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang menyembelih maka menyebut nama Allah. Itu takbir. Yang menyembelih sunat takbir, bukan takbir hari raya. Nama takbir kok raya. Dia bila takbir ingat ni takbir hari raya aja, Pak. Pernah satu kali keluar dekat TV, Pak, tahu. Keluar dekat TV. Bila mana disembelih korban itu, maka takbir ramai-ramai. Itulah sekali tok aja, tak keluar lagi yang lain. Memang enggak ada sunnahnya. Jadi pihak-pihak orang alim memberi maklum, no way. Maknanya jangan buat ini, tak ada sunnah. Takbir hari raya itu hanya muqayyad selepas daripada solat sahaja. Berhenti terus, Pak. Tak ada terus yang mengikut. Tapi saya punya sembelih daripada tahun 81, Pak. Sampai kepada sekarang ini, semalam punya hari raya, Pak. Saya pun pelik terperanjat. Tak pernah di dalam sejarah saya sembelih kurban itu maka ada takbir. Budak-budak, Pak, budak-budak lah. Ya, termasuklah orang-orang, adalah orang tua-tua. Di keluar pagar, tak, Pak. Kita sembelih itu, situ pagar gitu, maka dia sembelih tak jauh. Ini yang kampung tempat saya sembelih yang diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Pak. Bila mana saya sembelih, Allahu Akbar, Allahu. Lah kok dekat tepi pagar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kok adzan raya, Pak. Kata saya, ini ajaran daripada mana ni? Rupanya bila saya siasat, Pak, maknanya iaitu mereka itu adalah orang Thailand, Pak. Kan dekat layang-layang sana, kan sepadannya sepadan Thailand, Siam, tak, Pak. Sungai Siam. Rupanya bila saya siasat, itu siapa ramai-ramai? Itu orang Thailand, Ustaz. Padan lah. Orang Siam. Dia tengok sembelih ramai-ramai kat situ, lah kok takbir hari raya. Terperanjatlah saya daripada awal sembelih enggak pernah macam itu, lah kok hari itu kok begitu pula. Aduh, pening enggak pening? Ya pening itu. Jadi macam mana kita nak mengawasi mereka supaya adalah orang-orang yang faham jawatan kuasa masjid. Kalau ada macam itu dinasihatkan, sudah cukup, berhenti.
Nanti kalau takbir nanti ya dekat rumah sana sembahyang. Lepas sembahyang baru takbir lagi. Okey Bapak ya. Okey Pak. Jadi Masya Allah. Jadi perkara-perkara yang macam itu, maka saya yang paling pelik sekali iaitu kita punya takbir di dalam radio kita. Bapak pernah tak dengar radio negeri Johor? Bapak? Radio Johor. Buka aja stesen radio Johor. Dia kata apa ni? Putar apa? Mutia apa? Lupa. Allahu Akbar. Utara Selatan apa? Aduh radio. Sebab apa Pak? Saya kalau beli radio daripada mula beli sampai kerana di-adjustkan ini negeri Johor punya radio 1019 agaknya itulah radio. Ya Pak ya. Jadi apa yang ada dekat radio itu saya terus dengar. Dan tak pernah diubah sampai rosak. Rosak beli lagi, iaitu jugalah dia punya channelnya. Enggak pernah ditukar. Itu Pak. Jadi segala apa yang bunyi dekat radio negeri Johor tu semuanya saya tahu. Cumanya nanti cubalah saya akan urus. Takbirnya 15 minit sekali Pak. Takbir hari raya haji. Kalau hari raya puasa baik juga tak takbir. Ini takbirnya dekat radio Malaysia negeri Johor. Takbirnya 20 minit sekali, 15 minit sekali. Saya kata ini takbir apa ni? Kok tak ada siapa yang ngelarui? Pak bingung kita tahu. Ini channel negeri Johor Pak. Orang yang paling melihat bahawa sunnah-sunnahnya kena aturlah kan ya. Walau bagaimanapun mungkin kita akan coba atur ataupun coba tanya sebenarnya takbir itu takbir apa, ataupun dia takbir sembelih lembu, takbir wallahu alam bisawab. Ya Pak. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya iaitu saya begitu terperanjat apabila orang-orang Malaysia telah berada di mana Pak? Berada di Karbala tak Pak? Ya Pak ya? Betul. Karbala. Tengah tawaf Pak Karbala. Jadi sekarang ini ada 2 tempat pergi haji. Yang top, yang top. Jadi orang Syiah saya tengok dia kata in Malaysia, in Indonesia, in the world Pak. Dia telah berada di sana untuk mengerjakan haji. Tawafnya tak tahulah dia punya Kaabahnya macam saya tak nampak masa dia orang tawaf tu. Bendera apa Pak? Bendera Syiah. Jadi orang-orang Syiah. Jadi orang Malaysia pun sudah ada di sana untuk tawaf. Lah kok ia foto tino ne kaci ni Pak ya. Kalau dekat Makkah ini kan dia punya manasik hajinya, rukun hajinya, wajib hajinya kan sudah ditentukan daripada 1000 lebih 400 tahun di sana Pak. Dalam Quran pun ditulis kat situ, ada tulisannya, gitu. Apa perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Lah ini kok dia tak buat daripada awal dulu, dia buat haji dengan dia punya Kaabah tu Pak ya. Sepatutnya daripada awal dulu dia buat. Tapi kok baru-baru ini aja. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan kita tidak akan terlintas untuk berbuat demikian. Tapi takut anak cucu kita besok. Jadi insyaAllah mudah-mudahan doa kepada Allah, anak cucu kita sentiasa diberikan apa Pak? Diberikan keselamatan dia punya akidahnya, ya, dan dia punya amalannya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya,
orang-orang yang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, Arafah sekarang ini Pak sudah dilihatkan kepada kita bahawa oleh kerana ada penyakit yang namanya apa Pak? Apa Pak? Hawa apa? Hawa dingin. Ya. Itu. Maka kerajaan Arab Saudi telah berfikir untuk nak mengurangkan risiko hawa tadi itu, maka dipasang beribu-ribu tiang, Pak. Tiang untuk apa, Pak? Tiang untuk nasri. Nasri itu, Pak, yang berputar keluar air itu namanya apa, Pak? Oh iya. Jadi dipasang itu supaya apa? Supaya nanti bila mana waktu panas orang-orang berwukuf di Arafah supaya mengurangkan haba tadi itu, Pak. Ya. Itu dah dipikirkan oleh Arab Saudi kerana tak sanggup nak menanggung risiko penyakit yang akan mendatang dengan sebab haba tadi itu. Jadi alhamdulillah, maka kalau dulu kita panas meletek tak Pak. Tetapi pada ketika itu original punya padang Arafah. Ya. Dengan gubuk yang ditiup angin melayang-layang, ya, dengan panas terik yang tak tahu macam mana kita punya, tetapi tak adalah cerita sakit haba, tak ada. Ya Pak, kerana apa? Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang keluar daripada bumi Arafah, maka dosanya habis bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, Pak. Begitu juga orang-orang yang puasa pada hari Arafah, maka juga dengan dosa yang diampunkan setahun berlalu, setahun yang akan datang, dosa bersih daripada seperti bayi yang dilahirkan. Tapi Pak, agak-agaklah Pak, orang yang selesai daripada wukuf di Arafah di dalam satu tahun 360 hari, iaitu hanya ada masa 5 jam sahaja yang begitu hebat dia punya pahalanya, Pak. Itulah tadi saya. Sedangkan cuma zikir aja, buat amal soleh, maka ganjarannya lebih baik daripada berjuang di fisabilillah. Apalagi dah sampai Arafah. Apa yang diamalkan di padang Arafah, Pak? Yaitu pengulu istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Itu yang dibekalkan oleh kursus haji sebanyak berapa? 16 siri. Loh, macamnya dah nak azan ke apa? Allah. 16 siri, Pak, yang dibekalkan, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, Pak. Itu Pak, kalau dekat Arafah sana, kalau kita baca, Pak, tak tahulah macam mana powernya padang Arafah itu, Pak. Bila mana kita baca, tak disangka dia punya hujannya, ributnya daripada mata kita itu mencurah-curah macam apa tak Pak? Macam ditinggal mati isterinya, tak Pak? Allahumma anta rabbi. Bang, nak azan ya? Okey, azan kejap. Nanti orang kampung apa ni tak azan. Nanti selepas azan kita sambung sikit aja. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dinamakan hari Arafah itu, yaitu daripada terbit fajar 9 Zulhijjah sampailah masuk matahari 10 Zulhijjah. Itulah 9 Zulhijjah masuk matahari dah ubah kepada 10 ya Pak ya. Jadi 9 Zulhijjah fajar sampailah kepada masuk matahari 9 Zulhijjah itu, maka habis dia punya hari Arafah. Tetapi hari wukuf, waktu wukuf di Arafah itu setelah daripada gelincir matahari. Ya Pak ya. Daripada pagi tadi itu
maka tunggulah sampai waktu zuhur, maka di sana barulah masuk waktu Arafah. Itu. Jadi waktu Arafah tadi itu daripada masuk waktu zuhur sampailah kepada masuk matahari habis waktu Arafah. Baiklah, maka segala apa yang berlaku di sana, sama ada mereka sakit ke ataupun mereka tak sadar ke, maka pihak jabatan pengurusan haji maka wajib akan membawa jamaah-jamaah haji yang sakit itu selepas daripada masuk waktu Arafah iaitu zuhur, maka diletakkan di sana. Mesti sampai sana, kalau tak dapat haji. Sebab wukuf itulah satu-satunya yang dikatakan jikuk haji wong Jawa le ngomong. Ya baik. Jadi situ. Itulah sembahyang zuhur yang mana kita akan dibacakan khutbah. Waktu zuhur dibaca khutbah. Kalau kan sini kan sembahyang Jumaat baca khutbah sebelum sembahyang. Tapi di wukuf, pada waktu wukuf di Arafah itu sebelum sembahyang zuhur maka ada baca khutbah. Ya, jadi alhamdulillah itulah satu-satu kelebihannya. Jadi bila mana dah habis saja waktu masuk maghrib, maka sampailah waktu isyak. Waktu isyak itu jamaah haji Malaysia maka akan dipindahkan daripada Arafah itu pergi Muzdalifah. Pergi Muzdalifah. Tapi jamaah haji yang lain yang jalan kaki itu, maka dia pilih mana dia suka. Sama ada dia akan pergi ke Makkah untuk tawaf ifadah ataupun terus ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Gitu. Kerana apabila melakukan salah satu daripada sama ada tawaf ataupun melontar Jumratul Aqabah, maka dia akan dapat tahallul awal gitu. Ya Pak ya. Gitu. Tadi kita janji keluar daripada Arafah maka seperti bayi lahir Pak. Agak-agak tahan berapa minit kita punya iman tadi tak ada dosa Pak. Agak-agak berapa minit Pak. Tak sampai 5 minit Pak. Banyak-banyak pun waktu isyak tadi tu je lah yang boleh nahan. Lepas waktu isyak tu Pak, nunggu bas nak dipindahkan kita daripada wukuf di Arafah tadi nak pergi Muzdalifah, nak ngambil batu melontar jumrah, iaitu pukul 12 baru kita dibenarkan untuk keluar daripada Muzdalifah. Kerana disebutnya mabit di Muzdalifah, maknanya bermalam di Muzdalifah, mestilah separuh malam yang kedua baru kita dibawa pergi ke mana? Bawa ke Mina Pak. Nunggu bas. Cilaka punya bas sampai sekarang tak sampai-sampai. Daripada isyak sampai 4 pagi bas tak sampai Pak. Satu perkara lagi kerajaan Malaysia punya jamaah. Ini jamaah kerajaan negeri Johor tu Pak, berlaku satu ketika tu sampai pasal pertukaran sistem, tak tahu sistem apa. Kerana dia boleh letak bas itu terus tu ambil lagi, dijangkakan begitu Pak. Rupanya dalam keadaan yang macam itu, orang jalan kaki dah sampai dekat sana Mina, maka bas kita pukul 1:30, pukul 3 belum sampai Mina lagi Pak. Subhanallah wa bihamdi. Jadi yang tak dapat bas tadi jalan kaki tak Pak. Ini haji kerajaan negeri Johor. Seramai berapa? 300 orang jalan kaki daripada Arafah sampai ke Mina, 35 kilometer dah Pak. Ya, tak sempat lagi nak dibawa ke Muzdalifah. Subhanallah ni bang. Sikit aja bang.
Jadi tinggalkan mabit Muzdalifah kena bayar dam. Itu tertanggunglah kepada pihak pengurusan tabung haji kerana tidak dapat mabit Muzdalifah bayar. Mungkin juga yang kita puasa dekat kita punya tempat Malaysia ini agak-agak lihat jugalah dia punya dosa nak lekat. Tapi kat sana sebab itu syaitan Pak sentiasa menguji kehebatan manusia macam mana imannya. Sekejap aja dia lupa hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan pahala-pahala dan tersebut itu. Pak ya. Kalau takkan Nabi Adam. Allahu Akbar. Pak, sampai situ aja Pak nampaknya pada malam ini. Tahun depan kita jumpa lagi, kita cerita lagi insya-Allah. Jadi minta maaf yang banyak-banyak. Kita akhiri tasbih kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.